Okey, kita akan teruskan. Sebelum ini kita dah belajar. Okey, hari ini cikgu akan terangkan tentang bil dan juga rebate. Rebate bermaksud potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian. Maksudnya, bila kamu beli barang, kamu dapat rebate, jumlah yang kamu perlu bayar adalah semakin berkurangan. Bil pula, ini adalah bil. Bil bermaksud penyata bertulis tentang pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima. Soalan nombor 1 cikgu dah terangkan dan hari ini cikgu akan terangkan soalan nombor 2. Okey, cikgu nak semua murid lihat muka surat 28. Buku aktiviti B muka surat 28. Kita lihat dekat sini. Sani melanggan pakej rangkaian telefon yang berharga RM150 sebulan. Maklumat apa yang perlu kita gariskan dekat sini? Apa yang perlu kita gariskan? RM150. RM150 sebulan. Sebulan bermaksud 1 bulan. Cikgu nak kamu gariskan maklumat penting. Berapakah jumlah yang perlu dibayarnya dalam setahun? Okey, apa yang perlu digariskan dekat bahagian sini? Ada satu maklumat yang penting. Untuk ayat yang kedua, apa yang perlu digariskan? Okey, cikgu tunggu respon. Siapa nak jawab soalan cikgu? Maklumat apa yang perlu kita gariskan? Tengok kehendak soalan dia. Jumlah yang perlu dibayarnya dalam setahun. Dalam bahasa yang mudah, kita nak ringkas sahaja. Jumlah setahun. Okey, cikgu nak tanya murid-murid, 1 tahun kita ada berapa bulan? 1 tahun kita ada berapa bulan? 12. Ya, jadi cikgu nak kamu tulis dekat tepi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey, dekat sini cikgu nak tanya siapa yang langgan wifi dekat rumah? Dia guna Magic Fiber ke? Dia guna Unify ke? Ada tak? Yang guna wifi rumah dekat sini. Okey, ada seorang. Darlene angkat tangan. Kalisah pun. Okey, bila kamu melanggan wifi, okey, ada tak yang selalu buat internet ataupun buat data internet untuk 1 bulan terus? Yang ada handphone. Siapa yang selalu buat data 1 bulan terus? Tak ada. Kamu buat sikit-sikit. Okey, tak apa. Macam dalam soalan ini, dia kata dia melanggan pakej rangkaian telefon selama sebulan. Sebulan tu dia kena bayar RM150. Macam mana kita nak kira jumlah yang perlu dibayar untuk setahun? Kita kena buat operasi apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Darab. Ya, berapa darab dengan berapa? RM150 darab 12 bulan. RM150 darab dengan 12. Okey, cikgu nak murid-murid tulis ayat matematik. Tulis ayat matematik dapat 1 markah. Lepas tu cikgu nak kamu kira. Okey, kira sekarang. Kira dekat buku masing-masing. Cikgu bagi masa 3 minit untuk kira. Siapa dah set kira, tulis jawapan dekat ruangan chat. Masa kita darab, cikgu nak kita darab seperti biasa. Mulakan dulu dengan rumah sa. 2 darab sifar. Darab seperti biasa. Okey, Tarunesan dah dapat jawapan. Cikgu tunggu jawapan dari yang lain. Pastikan kamu buat pengiraan dekat buku.
Okey, Luqman pun dah dapat jawapan. Setakat ni 2 orang yang dapat jawapan. RM1,800. RM1,800. Semua dapat jawapan sama ke? Okey, cikgu tunjukkan. 2 darab sifar dapat berapa kelas? 2 darab sifar. Sifar. Okey, sifar. Sifar. 5 sama dengan 2 darab 5. 10. 10. Jadi sifar 1 di atas. 1 itu cikgu bulatkan. 2 darab 1 sama dengan 2. ada nombor di atas, kita kena tambah. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3. Ada set lapisan pertama, cikgu nak kamu pangkal. Kemudian lihat rumah seterusnya iaitu rumah 10. Bila kita darab dekat rumah 10, nombor kenalah berada pada rumah 10. 1 darab sifar sama dengan 4. 1 darab 5 sama dengan 5. 1 darab 1 sama dengan 1. kemudian selesaikan. Tambah seperti biasa. Dan jangan lupa perkataan RM. Maka dapat pula 1 markah. Jawapannya RM1,800. Selalunya soalan macam ni hanya 2 markah sahaja. Kenapa Ainul? Buku aktiviti A teacher. Buku aktiviti A, muka surat 28. Okay teacher, thank you. Okay, good. Okay, boleh tak cikgu teruskan dengan soalan nombor 3? Cikgu teruskan dengan soalan nombor 3. Okay, cikgu nak seorang baca ayat matematik. Baca sampai titik. Siapa nak baca? Ben elektrik. Siapa nak baca? Kasih. Okay, silakan Kasih. Bil elektrik Puan Lim pada bulan Oktober ialah RM89.60. Okay, bagus. Apa maklumat yang perlu kita gariskan? Maklumat apa yang kita nak gariskan? RM89.60. Dan bulan Oktober pun kita gariskan. Oktober RM89.60. Cikgu nak kamu gariskan dekat buku. Okey, ayat kedua. Siapa nak baca ayat kedua pada bulan November? Mana laki-laki? Laki-laki dekat sini ada 3 orang. Ada Luqman, Jeremy dengan Taruh. Cikgu nak pelajar lelaki, murid lelaki. Siapa nak baca? Jeremy boleh? Jeremy? Okey, Taruh nak baca. Okey, silakan. Pada bulan November, bil elektrik meningkat sebanyak RM25.10. Okey, Taruh, apa yang perlu kita gariskan dekat sini? Apa yang perlu kita gariskan? RM25.10. Selain RM25.10, ada lagi yang kita perlu gariskan. Satu perkataan. November. Bulan November meningkat. Ya, bulan November meningkat. Bila meningkat, kamu kena bayar lebih tak? Kena bayar lebih ke kena bayar kurang kalau BEM dah meningkat? Kena bayar lebih. Ria pun jawab. Okey, Kasih pun jawab. Kalau bila kita nak kena bayar lebih, bermaksud operasi tambah. Dekat meningkat, cikgu nak kamu gariskan dan cikgu nak kamu tulis operasi tambah. Okey, lihat kehendak soalan. Berapakah jumlah ben elektrik dalam 2 bulan itu? Ini adalah kehendak soalan. Apa yang perlu kita bulatkan? Soalan ni nak kita cari apa? Apa yang perlu kita bulatkan?
Kelas, apa yang perlu kita bulatkan? Semua diam. Okey, cikgu nak respon. Tolong respon soalan cikgu. Syamira? Syamira? Okey, apa yang perlu cikgu bulatkan? Bil elektrik dalam 2 bulan. Ya, jumlah bil elektrik 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan dekat sini merujuk kepada bulan Oktober dan juga bulan November. Bulan Oktober kita dah tahu dah berapa bilnya, iaitu RM89.60. Bulan Oktober. Bulan November berapa? Bulan November kita kena buat operasi apa? Bulan November, bil telah meningkat. Bila bil telah meningkat, kita kena buat operasi Tambah. tambah. Jadi bil bulan Oktober tambah dengan peningkatan elektrik. Cikgu nak kamu kira. Tulis dulu ayat matematik. Meningkat sebanyak RM25.10, jadi kamu kena tambahkan. Okey, kira. Buat dalam bentuk lazim. Dapat jawapan, boleh tulis dekat ruangan chat. Kalau kamu tak ada buku aktiviti, sebab tak silap cikgu, buku Syamira ada dekat cikgu sebab hari tu kamu tak datang sekolah. Masa cikgu pulangkan buku balik. Siapa yang tak ada buku, tolong tulis dekat buku C. Okey, Taru dah dapat. Cikgu tunggu lagi jawapan dari murid lain. RM114.70. Semua dapat jawapan yang sama ke? Jawapannya RM114.70. Masa kira, cikgu nak kamu kira dengan teliti. Dekat sini 1 markah, dekat sini boleh dapat 1 markah. Tapi kehendak soalan, dia nak jumlah bil elektrik. Yang ni belum dapat markah, cikgu tersilap. Yang ni belum dapat markah. Dekat sini dapat 1 markah. Okey, dia nak jumlah bil elektrik, jadi kamu kena buat ayat matematik. Bagaimana kita nak kira jumlah bil? Berapa tambah dengan berapa untuk jumlah bil? Macam mana kamu nak tulis ayat matematik untuk jumlah bil? Berapa tambah dengan berapa? Tengok bil bulan Oktober berapa dan bil bulan November berapa. Lepas tu kamu nak kena buat operasi apa? Kelas, macam mana kita nak tulis ayat matematik untuk jumlah bil? Jumlah bil. Macam mana kita nak tulis ayat matematik? 100. Ambil dulu yang bulan Oktober. Tengok bulan Oktober berapa? RM89.60. Okey, tambah dengan? RM114.70. Ya, betul. Setiap kali kelas, cikgu buat penilaian. Sebab tu cikgu nak murid-murid beri respon. Tolong respon soalan cikgu. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya. Cikgu tak nak murid-murid diam. Okey, lepas dah tulis ayat matematik, cikgu nak kamu selesaikan. Bila kita nak tulis nombor, tulis dari belakang. Kira. RM89.60 tambah dengan RM114.70.
RM504.30. Okay, good. Yang lain kira cikgu bagi masa lagi 2 minit. RM204.30. Ruangan cikgu dah tak berapa nak muat dah. Okey, dan dekat buku cikgu nak murid-murid tulis jumlah bil elektrik dalam 2 bulan itu ialah RM204.30. Okey, good Syamira. Setakat ni baru 2 orang yang siap. Kasih dengan Syamira. Okey, bagus Taru. Dalin dapat jawapan tak? Okey, Nurinda. Nurinda kena tulis RM. Pastikan tulis RM. Jeremy pun sama. M huruf besar. Okey, Kalisa. Kalisa boleh? Okey, good. Putri pun boleh. Nampaknya semua dah boleh. Kalau dah boleh, cikgu nak kita teruskan pula dengan muka surat 29. Yang ni pun tak buat lagi kan? Yang ni pun cikgu tak suruh buat lagi. Okey, untuk muka surat 29 tentang rebate. Untuk soalan nombor 1, kamu diberi 3 rajah. Kamu diberi rajah, ada 3 gambar telefon, P, Q dan R. Ini semua merupakan maklumat. Okey, soalan cikgu. Telefon manakah yang paling mahal? Telefon mana yang paling mahal? P, Q ataupun R? P. P. Okey, telefon manakah yang paling murah? Q. Q. Okey, bagus. Kalau kita lihat dekat sini, raja di bawah menunjukkan harga 3 buah telefon bimbit dan kupon rebate yang ditawarkan bagi setiap telefon. Bagi setiap telefon. Maksudnya, kalau kamu beli mana-mana telefon, kamu akan dapat rebate. Berapa kupon rebate yang kamu dapat dekat sini? Berapa yang akan dapat kupon rebate ni? Cikgu nak kamu perhatikan maklumat. Kupon rebate RM50. Ya, RM50. Kalau kamu dapat RM50, sebenarnya kamu kena bayar lebih ke bayar kurang? Kamu dapat rebate. Rebate memasuk pemulangan ataupun tengok balik masuk rebate dekat sini. Rebate adalah potongan ataupun pemulangan sebahagian wang. Jadi kamu akan bayar lebih ke bayar kurang? Kamu dapat rebate. Bayar kurang. Bayar kurang. Jadi rebate ni sebenarnya sangat menyeronokkan sebab kamu dapat untung. Kamu yang untung sebenarnya. Okey, kita lihat soalan nombor 1. Ayat pertama. Siapa nak baca? Okey, cikgu nak murid-murid baca. Siapa nak baca? Cikgu nak dengar suara Ria boleh? Boleh. Okey, silakan Ria. Yuyi ingin membeli telefon bimbit Q. Okey, dia nak membeli telefon bimbit Q. Jadi dekat sini apa yang perlu kita gariskan? Q. Telefon bimbit Q. Telefon bimbit Q. Dan cikgu nak kamu tengok dekat bahagian atas. Berapakah harga untuk telefon bimbit Q? Berapa harga telefon bimbit Q? RM 640. RM640. Tulis dekat bahagian atas. Okey, bagus Ria. Ayat kedua. Ayat kedua cikgu nak dengar suara Nurinda. Nurinda? Okey, silakan Nurinda. Okey, baca ayat kedua. Dia mempunyai wang sebanyak RM500. RM500. Apa yang perlu kita gariskan?
Apa yang perlu digariskan? RM500. RM500. Mempunyai maksudnya dia ada wang RM500. Okey, ayat seterusnya. Cikgu nak suara Luqman. Okey, Luqman. Okey, baca ayat yang ketiga. Adakah wangnya lebih atau kurang untuk membeli telefon itu? Okey, good. Apa yang perlu digariskan? Dia tanya apa dekat sini? Lebih atau Kurang. Okey, harga telefon RM640. Ada soalan, kita jawab dulu soalan yang pertama. Jadi dia tanya, adakah wangnya lebih atau kurang? Lebih atau kurang? Dia ada wang RM500, tapi telefon tu RM640. Jadi wangnya lebih ke kurang? Cukup tak wang untuk beli telefon? Kurang. Kurang. Okey, cikgu nak tulis. Wangnya kurang. Bila kamu tulis, dia tanya soalan kan? Kamu tulis jawapan, sebenarnya kamu dah dapat 1 markah. Kalau kamu tak menjawab soalan tersebut, kamu tak akan dapat markah. Faham? Okey, soalan yang kedua. Jika lebih, berapakah baki wangnya? Ada kaitan tak dengan kita? Ada kaitan tak? Tak ada kaitan sebab duitnya tak lebih. Kalau yang ni tak berkaitan, kita tengok pula ayat yang seterusnya. Jika kurang, berapakah jumlah wang yang diperlukannya lagi? Apa yang perlu digariskan? Apa yang dia nak kamu cari? Jika kurang, berapakah jumlah wang yang diperlukan lagi? Apa yang kamu nak kena cari dekat sini? Jumlah wang yang diperlukan. Ya, jumlah wang yang diperlukan. Okey, good, Ainun. Soalan, jawapan cikgu dapati untuk soalan ini jawapan dekat belakangnya salah. Jadi cikgu nak kamu dengar betul-betul. Jawapan dekat belakang buku ni salah. Okey, cikgu nak kamu fahamkan. Harga telefon RM640. Bila dia dapat kupon, dia inginkan. Ingin tu bermaksud dia nak beli. Bila dia nak beli, dia dapat rebate nanti. Bila dia dapat rebate, dia bayar kurang. Kalau dia bayar kurang, operasi apa? Tambah, tolak, darat ke bahagi? Tolak. Okay. Jadi kalaulah dia beli handphone tersebut, sebenarnya dia kena bayar berapa ringgit je. Tolak dengan berapa kelas? Tengok rebate. Berapa rebate? RM50. Jadi RM640, tolak dengan RM50. Dapat berapa kelas? RM590. Ya, RM590. Dekat sini kamu boleh dapat 1 markah. Okey, duit yang dia ada, dia hanya ada RM500 sahaja. Cikgu guna pen color lain. Dia hanya ada RM500 sahaja. Tapi kalau dia nak beli handphone, dia kena ada RM590. Berapa lagi duit yang diperlukannya lagi? Macam mana kita nak kira? Berapa yang dia perlukan lagi? Jadi kita kena tolakkan RM590 tolak dengan RM500 sebab dia hanya ada RM500. Berapa yang diperlukan lagi? RM90. RM90. Okey. Maka kamu akan dapat markah yang ketiga. Cikgu nak kamu tulis dengan lengkap. Yuyi memerlukan RM90 lagi. Tulis dengan lengkap.
Yuyi memerlukan RM90 lagi. Faham? Boleh? Faham. Boleh. Sudah ke kelas? Kalau dah angkat tangan. Kalau dah cikgu nak teruskan dengan soalan seterusnya. Kalau dah angkat tangan. Okey, setakat ni cikgu nampak baru 3 orang yang sudah. Cikgu tunggu semua siap dulu. Okey, ada 4 orang lagi yang belum. Kita tunggu kawan kita sekejap. Semua dah ke kelas? Okey, good. Kalau dah, cikgu nak kita lihat pula soalan nombor 2. Ini soalan nombor 2. Okey, mari kita lihat soalan nombor 2. Seorang pemborong telah membeli 5 buah telefon bimbit P, 3 buah telefon bimbit Q dan 4 buah telefon bimbit R. Apa yang perlu kita gariskan? Macam mana kamu nak gariskan maklumat? Okey. 5 buah P, cikgu nak kamu gariskan. 3 buah Q dan 4 buah R. Cikgu nak kamu kira berapa telefon bimbit yang pemborong itu beli. Cikgu nak kamu kira jumlah telefon yang dibeli. 12. 12. Okey, tolong tulis ayat matematik. 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Jadi pemborong itu beli 12 handphone. Berapakah jumlah nilai kupon yang diterima pemborong itu? Dekat bahagian sini, kehendak soalan. Jadi apa yang perlu dibulatkan? Apa yang perlu dibulatkan dekat bahagian sini? Jumlah nilai kupon. Jumlah nilai kupon. Kalau nilai kupon, cikgu nak kamu tengok perkataan nilai. Nilai bermaksud kamu kena berikan dalam bentuk wang. Dan soalan nombor 2, 3 ni ada kaitan dengan soalan di atas. Nampak tak dia kata kupon rebate bagi setiap pembelian. Kalau dia beli 1 buah, dia akan dapat RM50. Kalau dia beli 2 buah handphone, dia akan dapat berapa kupon kelas? Beli 1 handphone dapat 1 kupon. Kalau beli 2 handphone dapat berapa kupon? Tengok ni dia kata setiap. Setiap tu bermaksud setiap satu. Kalau beli 2 dia dapat 2 kupon. Kalau dia beli 100 dia akan dapat 100 kupon. 100 kupon. Tapi pemborong ini dia hanya beli 12. Dan bagaimana kita nak kira jumlah nilai kupon? Kita kena buat operasi apa? Jumlah nilai kupon. 1 kupon harganya RM50. Jadi kalau kita nak kira untuk 12, kita nak cari jumlah nilai kupon, kita kena buat operasi apa kelas? Darab. Cikgu nak kamu selesaikan. 12 darab dengan 50 ataupun 50 darab dengan 12. Okey, kira sendiri. RM600. RM600. Boleh tak kelas? Boleh. Tanda right. Okey. Boleh. 1 markah dan Boleh. 1 markah. Boleh tulis dengan lengkap. Jumlah nilai kupon ialah RM600.
jumlah nilai kupon ialah RM600. Seterusnya soalan 3. Soalan 3 pun sama juga. Okey, cikgu nak kamu tengok maklumat apa yang perlu kita gariskan. Maklumat apa yang perlu kita gariskan? Pada satu hari tertentu, 5 buah telefon bimbit P, 4 buah telefon bimbit Q dan 6 buah telefon bimbit R telah dijual. Jadi apa yang perlu kita gariskan? 5 buah telefon bimbit. 5 buah telefon bimbit Yang mudah-mudah. bimbit R. 4 buah Telefon bimbit Q dan 6 buah bimbit R telah dijual. Okey, good. Gariskan. Lepas kita gariskan, kita akan tengok jumlah. Okey, kira jumlah telefon. Sama seperti di atas. Pastikan tulis ayat matematik. Jadi 5 tambah 4 tambah 6. Nombor yang mudah cikgu nak kamu congak terus. Dapat berapa kelas? 15. Ya, dapat 15. 15. Okey, kita lihat kehendak soalan. Berapakah jumlah nilai rebate yang telah dikeluarkan pada hari itu? Apa yang perlu dibulatkan? Apa yang perlu kita bulatkan? Jumlah rebate yang telah dikeluarkan pada hari Jumlah nilai rebate. jumlah nilai rebate yang telah dikeluarkan. Okey, bagaimana kita nak tulis ayat matematik? Jumlah nilai rebate. Operasi apa kelas? Darab. Okey, berapa darab dengan berapa? 15 darab 15 darab dengan 15 darab dengan 50 ringgit. Sama seperti tadi. Okey, cikgu nak kamu kira. Sebenarnya soalan tentang rebate ni sangat mudah tapi kamu kena faham betul-betul. Selalu UPSR keluar. Dan tahun ni cikgu tak pasti nanti peperiksaan pertengahan tahun ataupun akhir tahun ada ke tak. RM750. Jadi RM750. Okey, satu markah, satu markah, satu markah. Pastikan kamu tanda dekat buku dan tulis dengan lengkap. Jumlah nilai rebate ialah RM750. Okey, sudah ke kelas? Sudah. Kalau dah kita akan teruskan dengan muka surat 30. Okey, soalan nombor 30 tentang invoice. Ini adalah invoice. Okey, invoice bermaksud maklumat barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan dicatatkan secara terperinci. Invoice sebenarnya lebih kurang dengan bil, tapi dekat bahagian invoice dia lebih terperinci dan invoice ini selalunya dikeluarkan oleh syarikat-syarikat. Cikgu nak kamu tengok muka surat 30. Kamu dah buat kan? Tolong semak jawapan. Boleh nampak tak tulisan cikgu? Ruangan agak kecil. Nampak? Boleh nampak. Buat semak Nampak. jawapan. Bila kita tulis dekat invoice, kita dah tak tulis RM dekat bahagian depan ni. Sebab dekat atas dah ada dah. Kalau kamu tertulis, cikgu nak kamu padamkan. Kalau dekat invoice memang kita tak tulis RM dah. Sebab dekat atas dah ada. Pastikan butiran dan maklumat betul. Seterusnya cikgu nak kamu tanda right.
Dan jumlah yang perlu dibayar adalah sebanyak RM1,495. Tanda dekat buku masing-masing. Kalau salah tolong buat pembetulan. Dan ringgit Malaysia yang perlu dibayar RM1,495 sahaja. Yang ni cara tulis yang betul. Cikgu tak tulis ringgit Malaysia sebab dekat sini dah ada dah. Kalau dah siap buat semakkan jawapan, tolong angkat tangan. Okey, kita tunggu kawan kita yang lain sekejap. Hari ini cikgu akan habiskan penyelesaian masalah wang. Sebabnya pada minggu hadapan, lepas kita cuti, cikgu akan masuk topik baru iaitu topik masa. Kalisa sudah ke? Syamira dengan Ria? Okay, good. Okay, boleh cikgu teruskan? Kalau tak sempat nanti tengok dekat grup kelas boleh? Cikgu masukkan dekat grup kelas nanti. Okay, kita lihat pula muka surat 31. Muka surat 31 tentang aset dan liability. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu tengok. Ini adalah contoh aset. Aset bermaksud apa yang kita ada, apa yang kita miliki seperti wang tunai dan harta benda. Dan kamu telah pun buat petaminda tentang aset. Ini antaranya aset. Barang kemas, simpanan dan pelaburan, kereta, wang tunai dan rumah adalah aset. Liability pula bermaksud tanggungan kewangan ataupun hutang. Liability ni sesuatu yang membebankan kamu sebab kamu kena tanggung. Okey, misalnya. Okey, kita lihat liability. Hutang kad kredit, cukai, ansuran kereta, ansuran rumah. Ansuran dengan pinjaman membawa maksud yang sama. Cukai juga merupakan liability. Okey, semua jenis cukai sebab kamu kena bayar seperti cukai perkhidmatan, cukai pendapatan dan juga cukai pintu. Okey, cikgu tengok ramai dah buat dah senaraikan item di bawah mengikut kumpulan aset atau liability. Aset, duit. Duit ni aset ke liability? Duit masuk kategori mana? Aset ke liability? Aset. Okey, duit adalah aset. Yang kedua, ansuran kereta. Ansuran kereta adalah aset ke liability? Liability. Rumah. Rumah. Masuk kategori mana rumah? Aset. Okey, aset. Kad kredit. Cikgu dah pernah tunjukkan dalam kelas tentang kad kredit dan juga kad-kad yang lain. Kad kredit ni apa dia? Aset ke liability? Liability. Sebab kad kredit adalah hutang. Okey, seterusnya barang kemas. Aset. Aset. Pinjaman peribadi. Liability. Okey, pinjaman peribadi adalah liability. Tolong tanda dekat buku masing-masing. Okey, tanda right dekat buku masing-masing. Dan dekat bahagian luar ini bermaksud sumber maklumat yang kamu dapat tahu tentang aset dan liability. Misalnya kamu boleh tulis, cikgu nampak ramai yang tulis dengan lengkap. Okey, misalnya kamu dapat maklumat ini dari buku teks, dari guru, dari rakan. Kamu boleh tuliskan. Yang ini dipanggil sebagai petaminda yang hebat tu. Kamu dapat maklumat dari majalah pun kamu boleh tuliskan ataupun kamu dapat maklumat dari internet. Sudah ke kelas? Sudah.
Okey, kalau dah cikgu nak teruskan dengan soalan nombor 2. Soalan nombor 2, kamu ditunjukkan aset dan liability milik Encik Rahim. Okey, kalaulah soalan minta, kamu kena cari hitung nilai bersih. Nilai bersih bermaksud aset tolak dengan liability. Nak tahu nilai bersih, kamu kena dapatkan jumlah aset tolak dengan liability. Okey, aset dekat sini dia ada rumah, dia ada KWSP dan dia ada emas. Berapa jumlah aset Encik Rahim? Berapa jumlah aset? 120,000 tambah 50,000 tambah dengan 12,000. Berapa jumlah aset Encik Rahim? Boleh tulis jawapan dekat ruangan chat. Dah kira belum? Sebab cikgu dah suruh kamu buat sebelum ini. Okey, berapa jumlah aset Encik Rahim? Berapa jumlah aset Tarunesan? Okey, Jeremy dah bagi jawapan dekat cikgu. RM182,000. Jumlah asetnya adalah RM182,000. Bagaimana pula dengan jumlah liability iaitu pinjaman peribadi, pinjaman kereta dan juga cukai? Berapa jumlah liability? RM89,200. Ya, jumlah liability adalah RM89,200. Kalau kita nak cari nilai bersih, kita kena tulis formula ini. Aset tolak dengan liability. Jadi RM182. RM182,000 tolak dengan RM89,200. Dekat sini kamu dapat 2 markah. Sebab yang ni nombor kamu betul 1 markah, ayat matematik 1 markah. Jadi berapakah nilai bersih dekat sini? 182,000 tolak dengan RM89,200. 92,800 ringgit. Boleh tak kelas? Cikgu dah tengok dekat buku kamu hari tu ramai yang dapat jawab dengan betul. Tanya. Dan hari ni cikgu nak kamu tanda dekat buku masing-masing. Okey, boleh? Okey, kalau dah boleh, masa cikgu ada lagi 4 minit. Yang ni yang terakhir. Yang ni cikgu tak suruh buat lagi. Cikgu akan bincangkan sedikit dengan cepat-cepat dan cikgu nak kamu balik kira, cikgu nak kamu kira selepas ini. Boleh? Boleh. Okey, kita lihat soalan nombor 1. Cikgu kena cepat sebab masa pun dah nak habis dah. Encik Robert membeli sebuah kereta yang berharga RM50 secara tunai. Jadi maklumat kita gariskan. Maklumatnya adalah RM50,000 dia membeli. Selepas 4 tahun dia menjual kereta itu pada harga RM30,000. RM30,600. Dia jual RM30,600. Nyatakan sama ada Encik Robert mengalami keuntungan ataupun kerugian. Dia beli RM50,000 tapi dia jual RM30,600. Jadi dekat bahagian sini dia untung ke dia rugi? Rugi. Kita nak kami tulis Encik Robert mengalami kerugian. Dapat 1 markah. Nyatakan nilainya. Okey, kalau rugi, kita kena buat operasi apa? Rugi. Operasi tambah ke operasi tolak? Tolak. Ya, jadi RM50,000 tolak dengan
RM50,000. Sekejap ya, Cikgu pandang. Yang ni cikgu nak kamu kira lepas ni. Okey, RM50,000 tolak dengan RM30,600. Boleh? Okey, cikgu cepatkan sedikit. Soalan nombor 2. Encik Joshua ingin menyimpan sebanyak RM60,000 ke dalam akaun simpanan tetap. Lengkapkan jadual di bawah. Bank yang manakah mungkin menjadi pilihan Encik Joshua? Okey, dia nak simpan RM60,000. Dekat sini kita ada dua bank, Bank Amanah dan juga Bank Bersatu. Okey, cikgu nak tanya kamu dekat sini, bank mana yang menawarkan kadar faedah yang lebih tinggi? Bank Bersatu. Bank Bersatu iaitu sebanyak 2.75%. Apa yang kamu kena buat? Kamu kena lengkapkan jadual. Okey, dia nak kamu kira faedah. Jadi peratus ini kamu tukarkan kepada pecahan. Darab dengan RM60,000. Boleh masukkan, cikgu nak kamu masukkan. Jadi kamu tinggal 2.5 darab dengan RM600. Per satu bermaksud bahagi satu, jadi tak perlu kira. Ni pun balik kira. Okey, sama juga dengan Bank Bersatu. Tulis dulu ayat matematik. Nanti kira lepas ni. Per dengan 100 darab dengan RM60,000. Sifar boleh masukkan. Jadi sama dengan 600 darab dengan 2.75. Darab seperti biasa, kemudian tulis titik perpuluhan. Lepas kamu dah kira, cikgu nak kamu kena pasti bank mana yang lebih banyak. Kalau faedah ni duit yang kita dapat. Kalaulah kamu akan menabur dekat bank yang kamu dapat banyak ke bank yang kamu dapat sedikit? Okey, kalau kamu akan melabur dekat bank yang dapat faedah banyak ke faedah sedikit? Kalau kita tengok peratus dekat sini lah kan. Bank Amanah ke Bank Bersatu? Kelas, tolong jawab soalan cikgu. Jangan bagi cikgu cakap sorang-sorang. Bank Amanah ke Bank Bersatu? Bank mana kelas? Sebenarnya kalau kita tak kira, kita pun boleh dapat jawapan. Tapi kamu kena kira untuk dapatkan markah penuh. Kalau kita tak kira pun kita boleh dapat jawapan sebenarnya. Bank mana yang tinggi? Bank Amanah ke Bank Bersatu? Bank Bersatu. Ya, Bank Bersatu. Okey, terima kasih kerana beri respon kepada cikgu. Okey, satu soalan lagi. Cikgu akan percepatkan. Nanti kamu boleh tengok dekat grup. Cikgu masukkan dekat grup. Ini adalah resit. Kita tengok ni. Coffee block, mocha block dengan pearl. RM4, RM5 dan RM1. RM1. Jadi semuanya, semua sekali sebanyak berapa ringgit kelas? RM4 tambah RM5 tambah RM1. 10 ringgit. Okey, resit ni tak berapa lengkap. Okey, dan dia bagi tahu dekat sini ada GST, cukai sebanyak 6% dan kamu kena kira jumlah. Okey, mari kita lihat soalan A. Nyatakan peratus cukai perkhidmatan yang dikenakan. Berapa peratus? Tengok jawapan dekat resit. Ada maklumat dekat resit. Berapa peratus yang dikenakan? 6%. 6%.
Okey, kamu tulis 6%, kamu dah dapat 1 markah. Soalan kedua, hitung jumlah harga yang perlu dibayar. Kalaulah kamu beli barang, kamu kena bayar cukai. Barang tu ada cukai, kamu kena bayar lebih tak kelas? Kamu kena bayar lebih kan? Ya. Bila kena bayar lebih, kan cikgu dah kata, setiap benda adalah 100%. Bila kamu kena bayar lebih 6%, bermaksud berapa peratus yang kamu kena bayar? 100% tambah 6% sama dengan berapa kelas? 160%. 160%. Jadi 106% ini kita akan tukarkan kepada bentuk pecahan. Dan kita darabkan dengan jumlah ini. Jumlah wang dekat sini adalah RM10. Jadi selesaikan seperti biasa. Okey, yang ni tak boleh masuk dah sebab tak ada sifar dah dekat bahagian atas. 106 darab dengan RM1. Dapat berapa kelas? 106 darab dengan 1. Dapat berapa? 100. 106. 106 per 10. Per 10 bermaksud bahagi 10. Okey, bahagi dengan 10. Nak buat kaedah pantang pun boleh ataupun nak buat bentuk lazim pun boleh. Cikgu akan tunjukkan kaedah yang mudah. 106 bahagi dengan 10. Kalau bahagi, kita akan gerak titik ke arah mana? Bahagi, kita akan gerak titik ke arah mana kelas? Kanan ke kiri? Kiri. Kiri, okey. Bahagi, jadi bahagi 10. Ada satu sifar, jadi gerak titik sebanyak berapa kali? Satu kali. Maka kamu akan dapat RM10.60. Harga minuman tu sebenarnya RM10 je. Disebabkan kamu kena cukai, kamu kena Satu kali. RM10.60. Boleh kelas? Okey, boleh tak kelas? Boleh. Okey, soalan 1 dan 2 belum lengkap lagi. Jadi cikgu nak kamu lengkapkan. Boleh.